puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini insya-Allah kita akan teruskan dengan beberapa siri persoalan-persoalan yang lazim ditanya oleh orang-orang yang bukan beragama Islam. Dan pada malam ini saya nak sentuh soalan-soalan yang spesifik sebenarnya, spesifik terhadap isu-isu wanita di dalam Islam, di isu berkaitan dengan wanita. Dan kalau kita lihat daripada sejarahnya, kalau soalan-soalan, tomahan-tomahan, kritikan-kritikan terhadap agama Islam ini untuk zaman berzaman, evergreen soalan-soalannya ialah isu-isu berkaitan dengan wanita. Itulah soalan-soalan yang paling top. Kalau kita lihat daripada orientalis pun, bila dia mengkritik agama Islam dan sebagainya, biasanya mereka akan fokus isu-isu wanita. Itulah yang top. Sehinggalah insiden September 11. Selepas 2001 September 11, isu telah bertukar. Soalan yang paling lazim, biasa kalau kita search dalam internet dan sebagainya, dia berubah kepada isu-isu keganasan dalam agama Islam. Tapi isu-isu wanita masih lagi top, tapi bukan yang paling tinggi. Biasa isu-isu berkaitan dengan terorisme, keganasan, Islam disebar dengan pedang, peperangan, jihad, perkara-perkara itu yang mengambil alih top spot soalan terhadap agama Islam. Dan dalam bulan yang lepas kita sudah membincangkan beberapa isu-isu, di antaranya adalah tentang perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada ramai isteri, dan juga persoalan perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Aisyah, di mana Nabi berkahwin dengan Aisyah. Sewaktu itu Aisyah berumur 6 tahun dan tinggal bersama-sama sebagai suami isteri semasa Aisyah umur 9 tahun. Ini di dalam Sahih Bukhari. Ini kita sudah bincang, kita sudah pun kupas. Dan bagi sahabat-sahabat, tuan-tuan dan perempuan yang mungkin tidak sempat bersama-sama pada bulan lepas, insya-Allah bolehlah masuk ke dalam Facebook Masjid At-Taqwa TTDI ini. Dan dalam Facebook tu kita cuba cari balik pada bulan lepas, ada kupasan terhadap persoalan-persoalan itu. Tapi pada malam ini saya nak fokus 3 soalan. 3 soalan yang biasa nak Muslim tanya, bukan saja non-Muslim, termasuk orang Islam sendiri. Termasuk saya jumpa dengan orang-orang Islam, orang-orang Melayu, budak Melayu sendiri yang murtad, yang ragu-ragu dengan agama Islam. Antara persoalan mereka yang saya nak sebut 3 ini. Satu soalan yang biasa mereka akan tanya ialah tanggapan mereka, Islam menindas wanita. Islam menafikan hak wanita dalam agama. Contoh, mereka tanya soalan, kenapa bila kita solat lelaki safnya di depan, tetapi kenapa saf wanita di belakang? Seolah-olah lelaki didulukan dan wanita dibelakangkan. So dia kata itu tidak adil itu. Ini satu soalan. Soalan lain yang mereka timbulkan ialah, kenapa dalam agama Islam harta pusaka tak adil, dia kata. Dia kata dari segi harta pusaka ini, lelaki dapat 2 kali ganda berbanding dengan wanita. Wanita dapat separuh dari lelaki. So dia kata tak balance, tak adil itu. Soalan ketiga, ini soalan yang sangat besar sebenarnya. Soalan ini adalah soalan berkaitan dengan poligami. Kenapa dalam agama Islam ada poligami? Kenapa dalam agama Islam lelaki boleh kahwin 4? Ini tidak adil, dia kata. Kalau betul-betul adil, lelaki boleh kahwin 4, maka perempuan pun boleh kahwin 4. Itu baru disebut adil. Kenapa lelaki boleh kahwin 4 tapi perempuan tak boleh kahwin 4? Ini antara soalan-soalan yang ditanya. Ada banyak lagi, tetapi kerana kekangan masa kita, saya cuba fokus untuk 3 soalan ini sahaja. Baik, kita mula dengan soalan pertama. Diorang tanya soalan, kenapa lelaki solat di depan dan wanita solat di belakang? Sekali lagi saya nak ulang formula jawapan kita. Tak kira siapa pun bertanya soalan kepada kita,
Kalau dia tanya soalan, kenapa dalam agama Islam begini begitu? Jawapan standard kita ialah sebab itu adalah perintah Allah dan Rasul. Sebab dalam Quran sebab begini, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut begini. So kenapa? Sebab ini perintah Allah dan Rasul. Tapi kalau kita stop di sana, mereka tak puas hati dengan jawapan kita. Maka jawapannya kita nak bagi ini adalah hikmah sebalik. Apakah hikmah-hikmahnya yang kita boleh fikirkan? Jadi pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, jawapan yang saya nak bagi ialah apakah hikmah sebaliknya yang kita boleh fikirkan, insya-Allah. Clear ke? Saya akan fokus pada hikmah pada malam ini. Okey. Saya bermula dalam Interfaith Talk ni sekitar, saya rasa kalau tak salah saya 2001. Tahun 2000 ke 2001, lebih kurang begitu. First time buat Interfaith Talk. Masa tu masih baru lagi dan terimalah tawaran untuk menjadi wakil panel Islam. Dan kemudian bila malam tu adalah Interfaith Talk, pada tengah hari tu senak perut. Dalam bahasa Inggeris dia sebut butterflies in the stomach. So senak perut tu. Bukan apa kita tanda apa-apa. Dalam hati menyesal aku setuju, Tetapi alhamdulillah bila kita usaha yang terbaik dan pertolongan dari Allah datang, insya-Allah kita dapat laksanakan. Dan antara topik-topik awal saya masih ingat lagi adalah di MMU Melaka. Yes, di MMU Melaka, dan tajuk interfaithnya ialah Women in the Eyes of God. Itu tajuk dia. Dan waktu itu ada wakil daripada Kristian, ada pada Kristian, ada daripada agama Hindu, ada daripada Buddha, dan saya mewakili agama Islam pada waktu itu. Dan masa sesi soal jawab ni ada yang bertanya soalan. Dia kata, Brother Shah, why in Islam it is not fair? Because when the men pray, they pray in front and the women pray at the back. And why men can be imam when women cannot be imam? This is not fair for the women. Waktu tu dalam dewan tu boleh muat 700 orang, tapi yang hadir 800. Dalam 100 orang tu macam berdiri aja. Terus dewan itu senyap. Dan orang-orang Islam, termasuklah student-student Arab dan sebagainya, mereka semua terenganga pada waktu tu. Ini masih ingat lagi dalam fikiran saya. Okey, jawapan saya adalah begini. Lelaki solat di depan, wanita solat di belakang. Kita lihat sebab wanita adalah lebih kuat dari lelaki. Bila sebut aja wanita lebih kuat dari lelaki, tercengang audiens. Itulah dengung satu dewan. Kenapa kita kata wanita lebih kuat dari lelaki? Sebab bila kita solat, kita ada pergerakan khusus. Kita ada berdiri, qiyam ya, berdiri. Kita ada rukuk, kita ada sujud. Mari kita bincangkan, tuan-tuan dan puan-puan. Katakan wanita solat di depan dan lelaki solat di belakang. Boleh bayangkan? Wanita di depan, lelaki di belakang. Bila kita berdiri, lepas tu kita rukuk, bila kita sujud. Bila rukuk, bila sujud, lelaki di belakang ya, wanita di depan. Agak-agak lelaki pandang mana agak-agak? Lelaki akan pandang arah kiblat. Sebab tiba-tiba kiblat jadi menarik. Faham ya maksud saya? Clear. Tapi diorang akan argue balik. Kalau macam tu, kenapa tak solat sebelah-sebelah saja? Okey, katakan kita solat sebelah-sebelah. Katakan lelaki, perempuan solat sebelah-sebelah. Kita bincang. Nabi ajar kita bila kita solat, luruskan saf, rapat-rapatkan saf. Bahu sentuh bahu. Katakan lelaki perempuan solat sebelah-sebelah, dan bila saya sedang solat, katakan sebelah saya perempuan. Bila bahu bergeser, apa akan berlaku pada saya? Mungkin saya kena kesusahan elektrik. Dan bila kita nak rukuk, bila kita nak sujud, lebih daripada bahu akan bersentuhan. Apa yang berlaku kepada kita? Maka kita fokus tak? Kita khusyuk tak dalam solat kita? Are we good? Clear? Okey. Sekarang saya nak tanya soalan untuk muslimah sahaja. Hanya untuk muslimah. Yang sebelah sini nak jawab, boleh ke tak boleh? Boleh kalau ada muslimah. Soalan ini untuk
Muslimah saja. Apa kata muslimah? Kejap lagi kita nak solat isyak, muslimah solat di depan, kami lelaki di belakang. Tapi tak ada takbir lah, tak ada lamtir, tak ada apa-apa. Muslimah solat di depan, kami di belakang. Setuju tak? Tak setuju. Saya minta muslimah je jawab. Muslimah kata tak setuju. Apa kata kalau kita solat sebelah-sebelah, lelaki perempuan solat sebelah-sebelah, kejap lagi campur-campur, lelaki perempuan sebelah-sebelah. Muslimah setuju? Tak setuju. Maka apa maksudnya? Maksudnya apa yang muslimah nak, itulah Islam bagi. Muslimah sendiri tak nak solat di depan, Islam kata muslimah di belakang. Muslimah sendiri tak nak sebelah menyebelah, maka Islam kata tak ada sebelah menyebelah. Are we good? Okey, sekarang saya nak tanya lelaki pula. Lelaki okey tak kalau muslimah solat di depan, lelaki solat di belakang, dan kemudian isteri anda, ibu anda, anak-anak perempuan anda pergi ke masjid solat berjemaah? Lelaki setuju? Tak setuju. Apa kata kalau lelaki perempuan solat sebelah-sebelah, lepas tu isteri anda, ibu anda, anak perempuan anda pergi ke masjid solat berjemaah? Lelaki setuju? Tidak setuju. Sebab bila kita solat, kita bermunajat kepada Allah SWT dan kita nak khusyuk kepada Allah SWT. Are we good kan? Jadi ini tidak menindas wanita, tetapi meletakkan sesuatu pada tempatnya, sebab wanita sendiri tidak mahu solat di hadapan ataupun sebelah menyebelah dengan lelaki. Tentang persoalan, kenapa lelaki boleh jadi imam, wanita tak boleh jadi imam? Maka jawapan saya adalah begini. Dalam agama Islam, wanita boleh jadi imam, tak ada masalah. Islam tidak melarang wanita daripada menjadi imam apabila wanita solat sesama sendiri. Betul atau tidak? Setuju? Adakah Islam larang wanita jadi imam? Tidak. Wanita boleh jadi imam bila solat sesama sendiri. Tetapi bila solat lelaki dengan perempuan campur-campur, maka lebih afdal lelaki jadi imam. Kenapa? Kita bincangkan. Katakan perempuan jadi imam. Kita ambil contoh, perempuan jadi imam. Kejap lagi nak solat isyak, perempuan jadi imam. Saf lelaki siapa? Saf depan siapa? Lelaki. Sebab perempuan tak mau depan tadi. Boleh faham ke? Saf belakang adalah wanita. Maka imam, katakan wanita muslimah jadi imam. Belakang imam ialah lelaki. Apa yang akan berlaku? Imam buat pergerakan dulu kan? Imam baca takbir dulu. Allahu Akbar. Lepas tu imam pun rukuk. Allahu Akbar. Lepas tu imam pun sujud. Allahu Akbar. Sekarang ni bila imam rukuk, imam sujud, agak-agak makmum lelaki dekat belakang imam, apa dia buat? Dia khusyuk pada imam, masih lagi berdiri. Tak rukuk-rukuk, tak sujud-sujud. Habis solat, lupa dah berapa rakaat, sujud sahwi. Boleh faham ke maksud saya? Clear ke? Are we good? So sekarang ni bila lelaki depan, wanita di belakang, itu bukan penindasan. Saya bagi contoh. Tuan-tuan, ingat lagi tak zaman dulu ada panggung wayang? Bukan Cineplex ya, bukan macam sekarang Cineplex. Zaman panggung wayang dulu. Panggung wayang ni, dia ada tiket kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. Betul atau tidak? Kalau kelas pertama duduk di mana? Belakang sekali. Itu kelas pertama, first class. Kelas ketiga, tiket yang paling murah duduk mana? Depan sekali. Kalau tengok cerita Hindustan 3 jam. Kalau duduk kelas ketiga, kena dongak je 3 jam. Dan kalau dia duduk atas tu, itu panggil reserve class. Itu lagi mahal tiket dia. Yes or no? Sekarang ni pun kalau Cineplex pun, biasanya orang akan penuh yang belakang dulu, kemudian baru yang depan. Dan biasanya kalau belakang tu dia lebih mahal sikit daripada yang depan. Are we good? Maka lelaki pula cakap, habis itu kita saf dekat depan ni, kita ni kelas ketiga ke? Tidak. Kalau kita naik kapal terbang sebagai contoh, naik kapal terbang. Kalau first class, business class, duduk di mana? Di depan. Kelas ekonomi duduk di belakang. Betul? Wanita pula cakap, habis tu kita saf di belakang ni kelas ekonomi ke? Yang lelaki dekat depan tu first class, business class ke? Bukan. Kalau kita adalah bos dan kita naik kereta, ada driver. Sebagai bos duduk di mana? Di belakang. Driver duduk di mana? Di depan.
So dia sebenarnya bukan depan atau belakang. Yang penting letak sesuatu pada tempatnya. Are we good? Clear everybody? Settle? Alright. Sekarang kita ambil soalan kedua tentang harta pusaka. Diorang tanya kepada kita, kenapa lelaki dapat 2 kali ganda berbanding dengan wanita? Ini tidak adil. Jawapan saya yang pertama ialah begini. Islam adalah satu-satunya agama yang menjamin 100% garanti wanita akan dapat harta pusaka. Are we good? Kalau ikut agama, Islam is the only religion that guarantees women inheritance. Dan jaminan ini disebut dalam Quran di banyak tempat. Contoh surah Baqarah surah nombor 2 ayat 180, ayat nombor 240, surah Nisa surah nombor 4 ayat 7 hingga 9, 11, 12, 19, 33, 176, surah Maidah surah nombor 5 ayat 105 hingga 108 sebagai contoh menjamin wanita dapat harta pusaka. Itu first thing saya nak bagi tahu. Perkara kedua saya nak bagi tahu, harta pusaka dalam Islam faraid. Tidak betul ya, tidak betul. Lelaki dapat 2 kali ganda, wanita dapat separuh. Tak betul. Pembahagian harta pusaka, siapa dapat lebih, siapa dapat kurang, pembahagian dia bergantung kepada 3 faktor. Faktor pertama adalah ikatan darah dengan si mati. Waris yang ada ikatan darah, ada hubungan darah, mendapat lebih banyak harta pusaka berbanding waris yang tiada ikatan darah. Sebab tu anak-anak si waris mendapat lebih daripada suami ataupun isteri. Faktor kedua adalah generasi. Generasi yang lebih muda akan dapat lebih banyak bahagian daripada generasi yang lebih tua. Sebab itu anak-anak si mati mendapat harta pusaka lebih banyak berbanding dengan ibu atau bapa si mati. Faktor ketiga adalah bergantung kepada tanggungjawab. Siapa ada tanggungjawab mendapat lebih banyak bahagian. Dan dalam agama Islam, lelaki bertanggungjawab untuk menyiara keluarga, bukan wanita. Boleh faham maksud saya tak? Sebab atas faktor tanggungjawab ini, anak lelaki dapat 2 kali ganda berbanding dengan anak perempuan. Boleh faham ke? Tapi apa yang anak lelaki dapat adalah kasar. Sebab daripada harta pusaka yang anak lelaki dapat, dia ada tanggungjawab mengiara keluarga, termasuk adik perempuan dia tadi. Tapi apa yang anak perempuan dapat adalah bersih, net. Walaupun separuh, tapi dia bersih. Saya bagi contoh. Katakan, na'udzubillah, saya mati malam ni. Dan harta yang ada pada saya berjumlah untuk dibagikan pada anak-anaknya berjumlah RM15,000. Katakan. Dan saya ada 2 orang anak saja. Contoh, saya 2 orang anak, seorang anak lelaki, seorang anak perempuan, dan bahagian untuk anak-anak berjumlah RM15,000. Sekarang saya nak tanya kepada tuan-tuan dan perempuan, anak lelaki saya dapat berapa banyak? 10,000. Tetapi kasar. Anak perempuan dapat berapa? 5,000. Tapi bersih. Satu ketul 5,000 itu milik dia, simpan dalam bank, itu duit dia sendiri. Anak lelaki saya dapat 10,000, memang betul dapat lebih. Tapi daripada 10,000 tu, dia kena bayar sewa rumah, dia kena bayar bil elektrik, bil telefon, makanan, minuman, perubatan, apa-apa perbelanjaan, termasuk keperluan asas adik perempuan tadi. Dia kena belanja. Katakan, belanja bulan depan, bulan 1 bulan, 2,000 habis. Bulan depan, 2,000 habis. Bulan satu lagi, 2,000 habis. Habis 2,000. Dia semakin berkurangan. Boleh faham ke maksud saya? Sekarang saya nak tanya Muslimah lebih prefer dapat 10,000 kasar ke ataupun 5,000 bersih milik anda 100%? Yang mana anda prefer? 5,000. Are we good? So pembahagian harta pusaka dia bukan bergantung pada jantina. No. Sebagai contoh. Kalau kita lihat dalam surah Nisa surah nombor 4 ayat nombor 11 sebagai contoh. Masing-masing ibu dan bapa dapat 1/6. Ibu dapat 1/6, bapa pun dapat 1/6.
So dia bukan tengok lelaki atau perempuan automatik, tidak. Dia tengok kepada 3 faktor. Ada ikatan darah, generasi dan juga dari segi tanggungjawab. Are we good? Settle? Jawapan ni panjang lagi, tapi saya rasa memadailah, cukuplah sebab saya tengok dari segi masa. Sekarang kita nak masuk soalan yang ketiga, soalan terakhir untuk malam ini. Dan soalan ini memang adalah soalan duri dalam daging. Soalan pasal poligami ini bukan saja non-Muslim mempersoalkan. Kadang-kadang orang Islam sendiri pun mempersoalkan benda ni. Saya bagi contoh. Ini kisah benar sebenarnya. Kadang-kadang ada ustazah, dia berceramah. Orang tanya pasal poligami, dia bagi jawapan. Dia jawab poligami dalam Islam begini. Bagus jawapan dia, alhamdulillah. Suami dia pun ada waktu itu. Masa nak balik, naik kereta sama-sama, suami pula kata pada isteri dia, ustazah tadi, bagus jawapan kamu pasal poligami, bagus poligami ni. Abang rasa abang pun nak poligami. Agak-agak apa jawapan ustazah itu? Langkah mayat aku dulu. Saya pernah berjumpa, ini cerita benar. Tak nak sebut nama aja, tak nak sebut siapa dan sebagainya. Arwah, dah jadi arwah dah. Dia ni memang wanita tapi memang sangat kuat berdakwah. Dia bagi tahu dia tak menolak poligami. Dia tak ada masalah dengan poligami. Mana-mana lelaki nak praktis poligami silakan, tetapi bukan suami dia. Boleh faham maksud saya? So nak jawab poligami ni bukan mudah. Kalau saya tak jawab dengan betul, silap hari bulan, muslimah tak akan benarkan saya keluar daripada sini hidup-hidup. Tak tahu mereka akan kerat saya berapa keping, saya tak tahu. Okey, saya berikan jawapan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, jawapan saya tentang poligami 1 jam lebih ya. Ada dalam YouTube jawapan tentang poligami 1 jam lebih. Tetapi untuk malam ni saya tengok masa yang ada, alamak, dalam 15 minit saja tinggal. Okey, saya bagi beberapa poin saja. Poin pertama, tuan-tuan dan puan-puan, ada berlaku salah faham. Al-Quran tidak pernah memperkenalkan poligami. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran memperkenalkan poligami. Tak ada. Dalam Quran tidak pernah perkenalkan poligami. Saya bagi bukti ya. Boleh saya bagi bukti? Al-Quran diwahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Bila Al-Quran diwahyukan? 1400 tahun yang lalu. Setuju? Soalan saya ialah, sebelum Al-Quran diwahyukan, sebelum Al-Quran, lelaki beramal poligami atau tidak sebelum Al-Quran? Ya, lelaki di seluruh dunia beramal poligami. Tamadun Yunani, tamadun Rom, tamadun Cina, tamadun India, tamadun Afrika, tamadun Mesir. Kita tengok mana-mana lah. Lelaki beramal dengan poligami perkara biasa. Betul? Berarti bukan Al-Quran yang perkenalkan poligami. Maka kenapa salahkan Islam atas perkara Islam tak buat? Apa yang Quran perkenalkan dalam surah An-Nisa, surah nombor 4, ayat nombor 3, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, kawinlah wanita pilihan kamu 2, 3 atau 4. Dan sekiranya kamu khawatir tidak dapat berlaku adil antara isteri-isteri kamu, maka kahwin satu saja. Boleh faham ke? Ungkapan kahwin satu saja hanya terdapat dalam Al-Quran. Hanya dalam Quran saja yang ada kalimah kahwin satu sahaja. Kalau kita tengok kebanyakan kitab-kitab agama lain, poligami adalah antara amalan dalam agama tersebut. Are we good? Clear ke? Okey. Apa yang Quran perkenalkan bukan poligami. Sebab lelaki memang dah beramal poligami sebelum Quran. Yang Quran perkenalkan 2 perkara utama. Perkara pertama, meletak had. Maksimum satu-satu masa 4 orang saja. Sebelum Al-Quran, lelaki boleh kahwin berapa ramai pun. Tapi Quran sekarang letak had, maksimum satu-satu waktu 4. Itu pun kalau nak berpoligami, nak kahwin 2, nak kahwin 3, nak kahwin 4, syaratnya berlaku adil.
Berlaku adil bukan bererti isteri pertama aku bagi dia RM100, isteri kedua bagi RM100. Isteri pertama pergi pasar beli ayam untuk dia, isteri kedua pun kita kena beli ayam walaupun dia allergic dengan ayam. Tak. Berlaku adil dalam Islam adalah syumul, secara menyeluruh. Nak berlaku adil kepada satu isteri pun bukan perkara yang mudah dalam Islam. Apa lagi nak berlaku adil kepada 2, 3 atau 4 orang isteri. Bagi saya, ini bagi saya ya, bagi saya, lelaki yang berpoligami dalam Islam, dia akan bergerak semakin laju ke neraka atau semakin laju ke syurga. Kalau dia berlaku adil antara isteri-isteri dia, dia semakin laju ke syurga. Tetapi kalau tidak berlaku adil dengan isteri-isteri, dia semakin laju ke neraka. Boleh faham ke? Poligami dalam Islam adalah mengambil tanggungjawab. Dan isteri adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di akhirat, kita lelaki, kita suami akan dipersoalkan. Are we good ke? Clear ke? Sekarang saya nak tanya muslimah. Saya nak tanya muslimah. Ayat Quran tadi, surah An-Nisa ayat 3. Kahwinlah wanita pilihan kamu 2, 3 atau 4. Kalau tidak, kalau fatih tak boleh berlaku adil, kahwin satu saja. Adakah ayat ini menguntungkan wanita atau merugikan wanita? Menguntungkan. Okey, contoh. Kalau anda kata ayat ini merugikan wanita, sebagai contoh, sebagai perbincangan, katakan contoh je. Kita buang ayat ni daripada Al-Quran. Kita buang. Ini contoh perbincangan saja. Kalau ayat ini tak ada dalam Al-Quran, apa akan berlaku? Kalau An-Nisa ayat 3 tak ada dalam Quran, apa yang berlaku? Suami anda boleh kahwin berapa ramai saja dan tak ada syarat. Suami anda boleh kahwin 4, boleh kahwin 10, boleh kahwin 100. Katakan muslimah, suami anda kahwin 100 isteri. Bilakah giliran anda yang berikutnya? Boleh faham? Kalau kita lihat dari segi sejarah, kita tengok tamadun-tamadun dalam dunia lain, saya tak payah sebutlah, kita boleh tengok lelaki berpoligami sampai berbilangan, sampai beratus-ratus, sampai beribu-ribu. Are we good ke? Clear? Tentang soalan, kenapa lelaki boleh kahwin 4 tapi perempuan 1 saja? Okey, jawapan standard, ini perintah Allah dan Rasul. Apakah hikmahnya? Hikmahnya begini, tuan-tuan dan perempuan. Ini sebagai hikmah saja. Adil dalam Islam bukan bererti bagi sama rata. Adil dalam Islam ialah letak sesuatu pada tempatnya. Kalau kita ada anak yang belajar tadika dan anak yang belajar di universiti, adakah kita akan bagi duit belanja sama je kepada mereka? Tidak. Kita tengok pada keperluan masing-masing. Sebagai contoh, kalau saya ada 2 orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan, saya belikan songkok untuk anak lelaki saya. Adakah saya kena beli songkok untuk anak perempuan? Tidak. Untuk anak perempuan, saya beli tudung sebagai contoh. Saya bagi contoh yang lain. Contoh, na'udzubillah, kalau malam ni ada pencuri masuk rumah saya dan saya lawan dengan pencuri, saya halau dia keluar. Na'udzubillah, minggu depan ada pencuri lain masuk rumah saya. Lepas tu saya pun panggil isteri saya, isteri, minggu lepas saya dah lawan dengan pencuri, minggu ni giliran kamu untuk lawan. Agak-agak apa isteri saya jawab? Suami, tahun lepas aku dah lahirkan anak kita, tahun ini giliran kamu pula. Dia tak jadi macam tu. Dia masing-masing lelaki dengan wanita ada peranan dia sendiri. Okey, kita ambil contoh beberapa hikmah. Lelaki boleh kahwin 4, perempuan hanya 1 saja dalam satu-satu masa. Yang pertama, seorang lelaki ada 4 isteri. Bila lahir anak, kita tahu siapa bapa, siapa ibu. Settle? Tukar. Seorang isteri, 4 suami. Seorang wanita, 4 suami. Lahir anak, kita tahu siapa ibu. Yang mana satu bapa? Tak tahu. Bila lahir anak, anak tu bernama sesuatu, bin A, alias B, alias C, alias D. Ada orang cakap, Brother Syakar tengok CSI ke? Hari ini kita boleh cek DNA. Okeylah, hari ini dengan DNA kita boleh cek. Tapi bukan mudah. Bukan simple macam tu. Okey, tak apa. Dengan DNA kita boleh cek. Kita tengok beberapa perkara-perkara yang lain.
Katakan sebagai contoh, seorang lelaki, okey, ada 4 orang isteri. Okay. Boleh faham? Lelaki ini boleh tak dia mainkan peranan sebagai bapa dan suami untuk 4 rumah tangga yang berbeza? Boleh je. Tukar kes, tukar. Seorang wanita, 4 orang suami. Boleh tak seorang wanita ni mainkan peranan sebagai ibu dan juga isteri kepada 4 rumah tangga yang berbeza? Tak dapat. Contoh. Kita ambil contoh. Seorang lelaki, 4 isteri. Masing-masing isteri nak 5 orang anak. Semuanya sihat. InsyaAllah dapat dipenuhi. Tukar kes. Seorang wanita, 4 orang suami. Masing-masing suami nak 5 anak. Apa akan berlaku? Zoom. Lepas tu isteri mengandung. Tunggu 9 bulan. Lahir anak. DNA test. Suami nombor 4 punya anak. Tunggu pantang 40 hari. Lepas tu Zoom. Isteri mengandung lagi. Tunggu 9 bulan. Lahir anak. Suami nombor 2 punya anak. Lepas habis DNA test. Suami nombor 2. Lepas pantang 40 hari. Zoom. Isteri mengandung lagi. Lahir anak selepas 9 bulan. DNA test. Suami nombor 2 sekali lagi. Suami nombor 1 dan 3 gigit jari tunggu giliran. Sekarang saya nak tanya, apa berlaku kepada wanita tadi? Hancur. Boleh faham ke maksud saya? Saya bagi contoh lain. 1 suami, 4 isteri. 1 suami, 4 isteri. Kita ambil contoh. Kalau seorang lelaki dia kahwin 4 orang isteri, yang lelaki ini setuju tak berpoligami? Setujulah. Tak setuju takkan kahwin 4. Isteri pertama setuju atau tidak? Biasanya tak setuju. Isteri pertama biasa tak setuju. Mungkin setuju, tapi biasa tak setuju. Isteri kedua setuju, sebab tu dia kahwin. Isteri ketiga setuju. Isteri keempat setuju. Berarti dari segi nisbah 4 setuju, 1 mungkin tak setuju. Itu nisbah dia. Kalau isteri pertama, suami dia nak kahwin, isteri pertama, apa dialog dia, kebiasaannya? Kalau isteri pertama, langkah mayat aku dulu. Nak kahwin lain, ceraikan aku dulu. Sekali lagi kamu sebut pasal nak kahwin lain, walaupun dalam mimpi kamu mengigau, aku ambil gunting gajah, aku sunat kau lagi sekali, potong habis. Sound familiar? Tapi katakan wanita yang sama, orang yang sama, ditakdir bukan jadi isteri pertama, tapi ditakdir jadi isteri nombor 2. Apa dialog dia? Abang, bila kita nak kahwin? Benda baik jangan ditangguh-tangguhkan. Kita nak bina masjid. Lagi cepat, lagi bagus. Abang jangan bagi alasan isteri pertama tak bagi. Sebab ini hak abang. Dalam Quran dah sebut dah. Surah An-Nisa, surah nombor 4, ayat nombor 3. Kahwinlah wanita pilihan kamu. 2, 3 atau 4. Tapi dia stop sampai sana. Sekarang katakan lelaki ni dah kahwin isteri nombor 2. Dah kahwin dah. Dan bila isteri nombor 1 dapat tahu suami dia dah kahwin lain, biasanya apa dialog isteri dia? Isteri pertama tadi, abang, sampai hati abang kahwin lain. Walaupun adik dah kata jangan, tapi abang kahwin juga. Tapi tak apalah, dah buat macam mana. Dah suratan takdir. Terpaksalah adik pasrah aja dengan apa yang berlaku. Tapi abang, kenapa kahwin 2 saja? Kahwinlah nombor 3. Adik tak berkenan dengan siapa-siapa. Kalau ada, adik pergi meminang. Kalau tak ada, adik recommend. Sound familiar? Sebab dia nak balas dendam pada madu dia. Rasalah kau apa yang aku lalui. Isteri kedua pula
Selepas dah berkahwin, kebiasaan dialognya ialah, saya tengok abang ni mampu kahwin 2 je, jangan nak tambah-tambah. Tapi kalau nak tambah, langkah mayat aku dulu, ceraikan aku dulu. Dan dia mungkin pinjam gunting gajah daripada isteri pertama. Okey, tuan-tuan dan perempuan, apa yang saya nak bagi tahu, kalau dia isteri pertama, biasa dia tak boleh terima suami dia kahwin lain. Tapi kalau dia bakal jadi isteri kedua, ketiga atau keempat, dia okey je. Tapi untuk berlaku adil, masalah bukan pada di kalangan muslimah saja, tapi lelaki pun bermasalah. Hari ini berapa ramai lelaki bila nak berpoligami, ini sunnah Nabi, sunnah Nabi. Dalam Quran dah sebut dah. Tapi bila dia berpoligami, dia campak Al-Quran, dia campak sunnah, dia tak ikut keadilan yang ada dalam agama Islam. Yes or no? Yes or no? Tuan-tuan dan perempuan, masa wah, dah habis dah, tinggal seminit lagi. Okey, begini tuan-tuan dan perempuan, adakah saya promosi poligami? Jawapan saya no. Saya tak promosi poligami. Adakah saya menolak poligami? Jawapan saya no. Kalau ada orang tanya saya, Brother Shah, patutkah saya berpoligami? Saya akan jawab, tepuk dada tanya, bukan selera, selera memang on. Tepuk dada tanya iman, kemampuan kita, kepada akhirat kita akan dipertanggungjawabkan. Are we good? Tetapi kesimpulan saya nak bagi tahu, kalau kita sebagai orang Islam, kalau masing-masing lelaki dan wanita semua ikut cara Islam, insya-Allah poligami ini akan banyak membantu menyelesaikan masalah-masalah. Tapi masalah yang timbul hari ini, kita cakap je Islam sebab poligami, tapi kadang-kadang kita tak amalkan apa yang Islam ajar. Baik si suami, baik si isteri, masing-masing ada peranan untuk dimainkan. Baik tuan-tuan dan perempuan, setakat ini saja masa mengizinkan sebab dah nak masuk Isyak sekarang ni. Semua yang baik adalah datang daripada Allah SWT, dan saya sebagai manusia ada banyak kekurangan, kelemahan. Saya mohon ampun dengan Allah SWT atas kesalahan kesilapan saya. Harap tuan-tuan dan perempuan, khususnya muslimah, kalau saya buat silap atau menyinggung perasaan siapa-siapa, saya minta maaf, insya-Allah. Ada rezeki, kita jumpa lagi di masa depan. Bulan depan saya tidak dapat hadir bersama, tapi insya-Allah kita akan bersama pada bulan November nanti, pada Sabtu ketiga, insya-Allah. Jadi setakat ini aja. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TQVM.